seterusnya. Begitu juga orang yang diyaqazahkan melihat secara jaga. Kata Nabi SAW, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah wa la yatamassal asyaitanu bi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Sahih itu perawi-perawinya dianggap orang yang siqah, yang boleh dipercayai. Maka berjumpa dengan Nabi secara yaqazah, secara jaga, bukan mimpi. Mimpi standardnya lebih rendah, yaqazah standardnya lagi tinggi, secara jaga. Macam ni jaga, nampak roh Nabi SAW. Orang kata mengarut, orang kata mustahil. Tak ngaji ke sifat 20? Sifat harus bagi Allah satu, menjadikan suatu yang mungkinan. Kita melihat Nabi secara roh, secara jaga. Haruskah bagi Allah atau mustahil? Kalau kita kata kita nak jumpa Nabi secara jaga ni mustahil, secara tak sedar kita menafikan kuasa Allah. Mana Allah tak boleh buat. Nabi dah wafat. Bila Nabi SAW dah wafat, dah mati, dah meninggal dunia, macam mana pula nak jumpa dengan Nabi? Mana Allah tak boleh buat. Subhanallah, na'udzubillah. Dia Tuhan, dia Allah, kita menafikan kuasa dia. Makna kita nak kata dia bukan Tuhan. Cacat dah, rosak dah akidah kita, rosak dah sangat. Sebab itu hari ini ramai orang yang tak faham, tak sedar, akidah mereka banyak dah rosak. Konon-kononnya nak pertahankan Islam, tapi sebenarnya jahil tentang Islam. Jahil tentang Islam. Jadi dia menafikan kuasa Allah. Jadi kita nak bermimpi Nabi, apa hukumnya? Harus. Sebab itu hadis tadi menyebut man ra'ani fil manam. Man ni sesiapa? Siapa sajalah. Man, bukan dia khususkan. Ada dia kata kamu tak boleh mimpi dengan Nabi, kamu tak boleh mimpi Nabi. Ada ayat Quran ke mana-mana hadis bagi tahu sekarang tak boleh. Jadi nak tahu boleh tak boleh, kajilah. Kaji peribadinya, kaji akhlaknya, kaji orangnya macam mana dia mimpi tu bagaimana, macam mana digambarkan wajah Rasulullah tu macam mana. Tak boleh dah tiba-tiba jump into conclusion, terus buat kesimpulan. Ini mengarut. Sedangkan kita kata mengarut, kita menolak hadis. Tu hadis lah. Walaupun kita tak pernah berjumpa dengan Nabi, tak ada siapa pun, walaupun digambarkan dalam hadis, dalam cerita, dalam kitab-kitab macam ni, Nabi sekian-sekian wajahnya, tetapi tak pernah nampak. Jadi siapa yang boleh kenalkan kita dengan Nabi tu? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa. Tapi ustaz, kita tak pernah pun tengok Nabi, muka dia pun tak kenal. Macam mana Allah boleh buat kita kenal Nabi? La ilaha illallah subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Dia tak kenal Allah yang maha sempurna, maha berkuasa. Dia bolehlah, dia bagi satu perasaan, keyakinan yang kuat dalam hati kita. Bila kita mimpi Nabi contohnya, dia yakin ni Nabi. Sebab apa? Syaitan wala yatamassal asyaitanu bi. Syaitan tidak boleh menyerupai Nabi. Jadi kalau dia menyerupai Nabi, dia kata akulah Nabi, akulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh, terbakar. Itu kuasa Allah, kena percayalah. Habis kalau percaya dosa ke? Rosak ke akidah? Tak ada rosak. Kita yang tak faham. Pasal apa tak faham? Kita ni umat akhir zaman, nak kiamat dah. Ramai orang jahil dalam bidang agama. Sebab itu perlunya datang superhero, perlunya kepada mujaddid, orang yang datang bawa pembaharuan, kerana dah rosak dunia ni. Apa bukti menunjukkan rosak dunia ni? Orang Islam dia sembahyang, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tunjukkan pada saya mana-mana negara umat Islam yang berkredibiliti, yang ada wibawa, yang boleh kalahkan orang kafir. Ada? Sedangkan kita sembahyang, mana ada? Jadi kalau tak ada tu maknanya apa? Adalah benda yang tak kenal. Akidahnya rosak, perjuangan bercampur dengan dosa dan maksiat. Mana Allah nak tolong? Jadi hijab, jadi penghalang. Sebab itu kita menunggu mujaddid, orang yang akan datang membawa pembaharuan dalam semua bidang. Hari ini akidah dah rosak, ekonomi dah rosak, pendidikan, politik, semua sudut dah rosak. Maka datangnya hero yang mempunyai suatu kelebihan, yang diberi karamah luar biasa pada orang ini. Janganlah tak percaya, sebab kita kembalikan kepada kuasa Allah, bukan kepada kuasa manusia. Manusia tak pernah ada kuasa. Nabi SAW tak pernah ada kuasa, dan selama-lamanya tak ada kuasa Nabi itu.
walaupun Nabi dah duduk dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi, ketika itu dia, ketika itu kita tetap tak ada kuasa. Itu ialah ilmu tauhid. Ini kita faham, kita dah hebat kita, boleh zikir sembahyang kita, boleh itu boleh ini kita. Mana kita ni? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya pun kita. Contohnya, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat para ulama zaman dulu atau sesiapa saja yang dia kenal, dia melihat Rasulullah betul-betul macam Rasulullah, atau dia melihat gurunya benar-benar macam gurunya, melihat ibu ayahnya serupa macam ibu dan ayahnya, tidak ada cacatnya, sedangkan mereka sudah mati kalau Nabi sudah wafat. Jadi waktu itu apa yang kita lihat? Roh. Ini juga membuktikan benarnya pendapat Imam Malik, yang mana roh itu serupa dengan diri lahirnya. Baru terang, baru nampak terang lagi bersulung. Contoh lain, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, telah ditemukan dengan roh para rasul dan para nabi. Kan Nabi melihat Nabi Musa alaihissalam di kuburnya sedang bersolat, berjumpa dengan rasul-rasul. Semua rasul nabi-nabi itu dah wafat, semua datang. Yang kuburannya entah di mana-mana, makamnya di mana-mana, mereka semua berdatangan sembahyang. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi akhir zaman yang penghujung sekali, tiba-tiba berimamkan kepada Nabi. Hebat. Itulah kuasa Allah, itulah keajaiban Islam. Islam ini dahsyat, luar biasa. Al-Islam ya'lu, tinggi. Tak ada yang lebih mengatasi Islam. Subhanallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat mereka seperti mana melihat jasad-jasad mereka. Ini membuktikan hujah yang rasional bahawa roh seseorang itu sama je rupa bentuk jasadnya. Atau boleh jadi juga ada yang menafsirkan bahawa ayat Quran tadi yang saya baca tadi bermaksud bahawa ayat itu khusus ditujukan kepada orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini dah menjadi hijab, dah tertutup dindingnya, dah gelap zulmat. Jadi mereka ini tak faham langsung jalan roh. Maka Rasulullah SAW mereka ini tidak diberi faham tentang roh. Kekufuran mereka ini menghijabnya, seperti mana dihuraikan tadi dengan panjang lebar. Maka Allah pun kata, kamu tak payah susah payahlah Rasulullah nak bagi faham orang kafir tentang roh. Katakanlah roh itu urusan Tuhan. Habis cerita. Ini bukanlah bermaksud bahawa umat Islam turut sama dilarang mengkaji tentang roh. Kena faham. Bahkan umat Islam mesti memahaminya sungguh-sungguh tentang perjalanan roh. Kalau tidak, bagaimana nak baiki diri? Sekarang sampai pada kesimpulan yang penting sangat, tuan-tuan, iaitu mengapa, subhanallah, terlalu pentingnya jaga roh. Ini poin. Sampai ada pen catat. Sangat penting, subhanallah. Yang pertama, penting jaga roh ni, dalaman hati kita. Subhanallah. Innallaha, kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wajahikum wa amwalikum, harta kita, walakin yanzuru ila qulubikum, pandang pada roh, arwah kita, roh kita, wa a'malikum, dan amalan kita, syariat. Yang pertama, subhanallah, roh itu kekal atau dikekalkan. Tidak seperti fizikal, jasad lahir dia binasa. Di akhirat roh itu akan diberi jasad baru, pakaian baru. Tapi roh ada pakaian. Cara macam mana? Wallahu a'lam. Yang kedua, roh itu akan menerima atau merasa nikmat atau azab bersama jasad barunya di akhirat kelak. Yang selalu kita tanya roh. Habis roh tu macam mana? Tanya roh. Macam kita kata roh Nabi, tak nampak Nabi. Kalau tak nampak, macam mana tahu tu roh Nabi? Tentu ada pakaian, tentu rupa bentuk dia, dirupakan lah. Gitu. Yang ketiga, nak jaga roh ni penting. Roh tu apa? Sekali lagi ya, roh tu hati. Nak mudah cakap. Ia adalah wadah bekas rebutan antara malaikat dan syaitan, yang mana sama-sama nak mengisi dalam hati tadi lah. Malaikat isi hati dia dengan iman, syaitan dengan kufur. Malaikat dengan keyakinan, syaitan dengan keraguan. Dia bagi kita ragu-ragu, dia bagi kita was-was. Itu yang jadi orang was-was. Kemudian roh ini penting sebab dia tempat jatuhnya ilham atau ilmu laduni.
ilmu tanpa belajar. Ini kita kena yakin. Di zaman kita, zaman moden, sains dan teknologi, kita baik, tobat. Banyak buat baik, tobat selalu, istighfar selalu, bangun malam selalu, maka dapat ilmu ilham. Ilmu Allah bagi dalam hati tu rasa kuat aja. Rasa ni Pak Oh nak datang ni rumah kita ni. Tak tahu lah yang rasa macam ni. Pak datang. Subhanallah. Tidak mustahil. Bukan mesti datang. Dan salah faham lah. Tidak mustahil ilmu itu. Itu wahbiyah. Bukan wahabi silap faham lah. Wahbiyah ni mana anugerah. Allahu Akbar. Roh kalau ia bersih, maka Allah akan beri rasa tepat dan terasa. Itu yang disebut ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Riwayat At-Tirmizi. Takutilah firasat orang mukmin kerana ia melihat dengan cahaya Allah. Sehingga satu hari Sayyidina Umar bertemu dengan sahabat. Wahai sahabat, kamu tengok aku ni, kamu tengok muka aku ni, kamu tengok lagi aku ni. Ada tak sifat munafik dalam dia aku? Ada perangai-perangai aku ni yang bertentangan dengan syariat. Itu sahabat zaman dulu. Kalau kita, kamu tengok aku ni macam mana? Bagus tak? Okey tak? Macam tu pula. Dia tanya, kamu tengok aku ni macam mana? Ada tak perangai aku yang tak elok, yang tak senuh lagi aku sebab aku nak tobat? Jadi firasat nanti bila Islam berlaku di Nusantara, Islam akan bangkit kali yang terakhir, di mana orang-orang pemimpinnya orang yang bertakwa. Masa kita masuk je, kalau masa tu kita mata kita buat jahat, telinga kita dengar benda yang tak elok, dia cakap, ni Mat, kamu tadi pukul 5 petang tadi dekat sekian-sekian tempat kamu ni. Terkejut dia, macam mana Tok Guru ni pemimpin ni benda tu merah begitu. Ini dah ada, saya dah jumpa dengan orang ni pun. Dah ada orang macam ni. Subhanallah. Macam mana dia boleh tahu? Allah yang bagi tahu. Bukan tahu sendiri, manusia mana ada kuasa. Itu namanya firasat. Kalau roh ni terlalu bersih, matanya lebih tajam dari mata lahiriah, sehingga dia boleh pandang tembus alam yang gaib. Dinamakan Mukasyafatul Qulub, sebagaimana kitab karangan Imam Ghazali. Dia bukan kira mesti kaya, mesti orang besar, tak. Hati baik, tak ada mengatur orang, tak ada mengumpat orang, tak ada hasad dengki, doakan umat Islam, sedih dengan orang-orang yang zalim, sedih dengan orang-orang yang berdosa, sedih. Kita ampun maaf, yang terlebihnya benci dengan orang zalim, benci dengan orang zalim, menyampah dengan orang zalim, menyampah dengan orang yang berdosa. Nampaknya macam dah betul, tetapi kita kena seimbang antara syariat dan hakikat. Sebab yang menjadikan orang itu, yang mentakdirkan orang itu zalim, yang mentakdirkan orang itu berdosa, dengan penuh hikmah Allah takdirkan, maka kita kesian dengan orang zalim, kesian dengan orang berdosa, sebab mereka ini calon masuk neraka. Kesian kepada orang. Jadi kita pun doa, satu sudut kita doakan mereka, mintalah mereka bertobat. Ini dah kita dengan orang zalim, kutuk, terhenti hak kutuk doakan tak ada. Ini makna kita tak faham Islam. Doakan buruk orang. Tuan-tuan ambil perhatian tu. Kalau nak jadi orang yang bersih, jadi wali, di akhir zaman jadi wali, tentera Imamul Mahdi. Ni malam ni insya-Allah saya uploadkan satu video saya, tajuk dia ialah Tentera Imamul Mahdi, ciri-cirinya ajaib dan luar biasa. Tak ada mengeluh, tak ada banyak songeh, apa saja terima. Mana nak cari orang macam tu, Ustaz? Memanglah pada adat tak ada orang macam tu. Ustaz-ustaz ke, ulama-ulama ke, tak ada macam tu. Dia kena mengalami proses pengalaman. Tak reda, tak sabar, tak reda, tak syukur, tak sabar. Tapi lama di penghujungnya dia sempat bertaubat, taubat semua itu, maka ketika itu dia jadi orang yang sabar, orang yang reda, orang yang syukur. Tapi kena tempuhlah proses tu. Apa itu tempuh proses? Ada masa-masanya kita tak sabar, ada masa-masanya kita tak reda, banyak masanya kita tak reti nak bersyukur. Tapi lama-lama kita latih diri kita, mujahadah nafsu, lama kita boleh apa? Mendapatkan jiwa yang tenang, nafsu yang bagus. Kemudian roh atau hati ni raja dalam diri. Raja dia arah tenteranya. Kalau hati baik,
tangan baik, kaki baik. Orang tak katalah, ui baiknya tangan dia. Ada orang kata gitu. Baiknya kaki dia. Orang tak cakap macam tu. Penyakit lahiriah walaupun teruk macam mana pun dia rosakkan badan. Tapi penyakit roh, hati yang asal dengki dia merosakkan dunia ni. Penyakit roh atau hati bawa ke neraka, penyakit lahiriah bawa ke syurga. Ini kalau penyakit yang roh tu yang bersih tadi, maknanya dia akan bawa kita ke syurga kalau roh kita bersih. Dan sikit lagi nak birah azan pun. Seorang yang membuat kebaikan, orang yang buat baik, orang tak kata baik tangannya atau kakinya, tapi orang berkata baik penuh hatinya. Tak gitu? Baik penuh hatinya. Dia duit tu ada 100, dia bagi semua 100. Dahsyatnya orang ni lah. Baik penuh hatinya. Orang tak kata baik penuh tangannya. Baik betul tangan. Orang tak cakap. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.